Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6 yang cikgu kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar awak semua tentang tajuk peliharalah warisan kita, yang boleh kita rujuk ialah buku teks muka surat ataupun halaman 115. 115. Baiklah. Kalau kita tengok standard pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini, yang kita nak belajar pada hari ini ialah standard pembelajaran 1.4.2, iaitu berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertata susila. Hari ini kita nak belajar tentang penggunaan kata gelaran. Okay? Baiklah, seterusnya, objektif pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini, yang perlu awak capai pada hari ini ialah yang pertama, berbual tentang sesuatu perkara mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dengan menggunakan tiga kata gelaran yang sesuai secara bertata susila. Kemudian objektif yang perlu kita capai pada hari ini ialah menulis untuk menyampaikan satu maklumat mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dalam bentuk karangan berformat wawancara dengan menggunakan bahasa yang santun. Jadi fokus pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu nak mengajar awak semua bagaimana kita nak menggunakan kata gelaran. Di samping itu, cikgu juga akan memperkenalkan awak semua dengan contoh karangan berformat wawancara yang akan kita belajar sama-sama sebentar lagi. Baik, apakah kriteria kejayaan yang perlu kita tengok pada hari ini ialah yang pertama, murid, iaitu awak semua berjaya berbual tentang sesuatu perkara mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dengan menggunakan tiga kata gelaran yang sesuai secara bertata susila. Ingat murid-murid, kita perlu sekurang-kurangnya mengetahui dan menguasai tiga kata gelaran. Kemudian yang kedua, murid berjaya menulis untuk menyampaikan satu maklumat mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dalam bentuk karangan berformat wawancara dengan menggunakan bahasa yang santun. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang isi pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita melihat warisan yang ada dalam negara kita. Baik, kalau kita tengok gambar yang pertama, gambar yang pertama ini ialah bangunan Famosa. Bangunan Famosa ini terletak di mana? Terletak di negeri kelahiran cikgu, iaitu di negeri Melaka. Bangunan ini dibina oleh penjajah Portugis untuk membina kubu bagi mempertahankan negeri Melaka daripada serangan orang lain. Kemudian kalau kita tengok, yang ini siapa tahu apa ini? Bangunan ini ada di negeri Sarawak. Okay? Ya, inilah kubu Margarita, iaitu tempat pertahanan keluarga Brooke daripada serangan ganas pada suatu ketika dahulu. Jadi, ini merupakan dua contoh bangunan warisan yang terdapat sehingga kini yang perlu kita pelihara. Baik, setelah kita mengetahui warisan ataupun isi tajuk kita pada hari ini ataupun tema unit kita pada minggu ini, jadi sekarang tibalah masanya untuk kita memperkenalkan kepada awak semua apa itu kata gelaran. Baik, kata gelaran terdapat beberapa jenis. Yang pertama, keturunan.
Kata gelaran ni maksudnya kata yang digunakan untuk menggelar seseorang, untuk memberi gelaran kepada seseorang. Ada kata gelaran yang bersifatnya keturunan. Contohnya, perkataan-perkataan yang cikgu condongkan merupakan contoh kata gelaran. Baik, keturunan ini, kata gelaran berdasarkan keturunan ini ialah mereka mendapat gelaran tersebut sejak dari lahir. Contohnya, ada nama keturunan yang bermula dengan Megat. Contohnya, Megat Ayub. Ada juga nama keturunan raja, iaitu Raja Kamarul. Ada juga nama keturunan gelaran yang diberi Syekh Munawar. Ada juga gelaran keluarga keturunan iaitu Wan. Ada juga gelaran Nik, Awang dan juga Dayang. Megat, Raja, Syed, Wan, Nik, Awang dan Dayang ini adalah merupakan contoh kata gelaran yang jenisnya daripada keturunan. Kemudian ada juga kata gelaran yang bersifat anugerah, iaitu pemberian. Contohnya Tun. Tun merupakan kata gelaran yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada insan yang berjasa kepada negara. Contohnya Tun Dr. Mahathir. Ada juga anugerah yang disampaikan oleh sultan-sultan kepada pemimpin-pemimpin ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang telah pun mengharumkan nama negara. Contohnya nama Perdana Menteri kita, gelaran beliau ialah Tan Sri Mahiyaddin. Kemudian ada juga gelaran anugerah Datuk Seri. Contohnya Datuk Seri Nur Hisham. Ada juga kata gelaran yang bersifat anugerah yang dianugerahkan oleh pihak universiti. Contohnya Profesor, Profesor Madya, Profesor Emeritus dan sebagainya. Ada juga gelaran yang diberikan oleh Negeri Sarawak. Contohnya Datuk Patinggi dan juga Pehin Seri Tajuddin. Kemudian kita tengok kata gelaran ikhtisas. Contohnya ikhtisas ni maksudnya yang berkaitan dengan pekerjaan profesional seseorang. Contohnya kalau seorang itu tukang masak, kata gelarannya ialah Chef Wan. Sekiranya cikgu, kata gelarannya ialah Cikgu, Cikgu Alif. Dan sekiranya pekerjaan seseorang itu doktor, maka kata gelaran ikhtisas ialah Dr. Abudin. Okey, baik. Kita tengok contoh kata gelaran keagamaan. Ya, ini gelaran-gelaran yang diberikan yang bersifat keagamaan. Contohnya Ustaz Ashraf, Ustazah Aminah, Haji Kasim, Hajah Maimunah. Ada juga kata gelaran yang bersifat kekeluargaan. Okay, contohnya dalam panggilan adik-beradik kita, Along, Angah, Acik. Ada juga kata gelaran keluarga yang melibatkan pakcik dan makcik kita. Contohnya Pak Teh, Mak Uda, Busu dan sebagainya. Kemudian ada juga kata gelaran yang sering digunakan oleh masyarakat biasa. Contohnya Tuan, Encik, Puan, Cik, Pakcik, Makcik, Saudara dan juga Saudari. Jadi berdasarkan 6 jenis kata gelaran ini, cikgu mengharapkan agar awak semua mengetahui apa itu konsep kata gelaran. Ingat, kata gelaran ialah kata yang digunakan untuk memberi gelaran kepada seseorang. Baik. Jadi sekarang ini kita boleh merujuk kepada buku teks Bahasa Melayu tahun 6 muka surat 115 yang bertajuk Peliharalah Warisan Kita. Mari sama-sama kita membaca dengan teliti dan awak yang berada di rumah, cikgu mengharapkan awak dapat membaca dengan nada yang kuat dan jelas supaya awak memahami isi yang diberikan di dalam wawancara ini ataupun forum ini. Secara tidak langsung, selain daripada kita mendengar dan bertutur, kita juga telah pun mempelajari sebuah karangan yang berformat wawancara. Baik, mari sama-sama kita baca. Ingat, tajuk kita hari ini ialah fokus kepada kata gelaran. Satu forum bertajuk Kepentingan Memelihara Bangunan Warisan telah diadakan.
Panel forum tersebut terdiri daripada Tan Sri Hashim bin Ali, Datuk Mohan dan Datin Aliyah binti Ahmad. Forum itu dipengerusikan oleh Profesor Azmi. Baik, ingat, kita hari ini belajar tentang kata gelaran. Okey, sekiranya awak baca pendahuluan tadi pun awak dah boleh mengenal pasti kata-kata gelaran yang digunakan. Baik, kita tengok. Profesor Azmi, mengapakah bangunan warisan perlu dipelihara? Boleh, ada tanda tepat kosong, jelaskan. Jadi, kalau kita nak tengok kata gelaran yang sesuai yang digunakan oleh Profesor Azmi, kita kena tengok orang yang bakal menjawab soalan tersebut. Apa kata gelaran dia? Jadi kalau kita tengok, soalan itu perlu dijawab oleh Tan Sri Hashim. Jadi, tempat kosong yang perlu diisi di situ ialah boleh Tan Sri jelaskan. Jadi, ingat, gelaran Tan Sri merupakan gelaran yang bersifat anugerah yang diberikan oleh raja ataupun sultan kepada seseorang yang telah pun berjasa kepada negara. Jadi, disebabkan yang akan menjawab soalan Profesor Azmi ni ialah Tan Sri Hashim, maka tempat kosong di sini ialah boleh Tan Sri jelaskan. Maka Tan Sri Hashim pun menjawab, bangunan warisan perlu dipelihara kerana bangunan ini mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi. Jadi itulah jawapan Tan Sri Hashim. Kemudian kita tengok dialog Profesor Azmi. Yang ini ialah persoalan yang perlu dikemukakan kepada Datuk Mohan. Jadi, apa yang soalannya sesuai? Kita tengok jawapan Datuk Mohan. Pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim. Bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Jadi, jawapan kepada persoalan ini ialah pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim. Bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Jadi kalau kita tengok soalan yang sesuai yang perlu diajukan oleh Profesor Azmi ialah apakah pandangan Datuk pula terhadap kepentingan pemeliharaan bangunan warisan. Jadi jawapannya ialah pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim. Bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Okey, dapat murid-murid semua, kalau kita nak mengenal pasti kata gelaran yang sesuai, kita mestilah merujuk kepada siapakah yang menjawab persoalan ataupun siapakah yang merespon terhadap wawancara ini. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya yang dikemukakan oleh Profesor Azmi, tempat kosong. Jadi kita tengok halaman yang seterusnya, cikgu terpaksa ni sebab besar sangat. Jadi Datin Aliyah, bangunan warisan seperti, okey, tempat kosong. Jadi bolehlah kita menjawab soalan, menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Profesor Azmi. Datin, apakah contoh-contoh bangunan warisan yang terdapat di negara kita? Oleh sebab yang akan menjawabnya Datin Aliyah, maka kita perlu menggunakan kata gelaran Datin di depan untuk bertanyakan soalan kepada beliau. Datin, apakah contoh-contoh bangunan warisan yang terdapat di negara kita? Maka Datin Aliyah pun menjawab, bangunan warisan seperti, okey, jawapannya ada dalam buku teks. Okey, gambar-gambar yang terdapat di dalam buku teks muka surat 115 ini merupakan jawapan kepada Datin Aliyah ini. Bangunan warisan seperti Menara Condong di Teluk Intan, Perak dan Istana Kenangan Bukit Candan di Perak merupakan contoh bangunan warisan di negara kita. Boleh juga awak meletakkan Muzium Sarawak dan sebagainya. Baik, setelah forum itu selesai, Profesor Azmi berbual-bual dengan panel forum tersebut. Profesor Azmi. Okey, baik. Kita tak pasti lagi apa yang ditanya oleh Profesor Azmi.
kita perlu melihat kepada jawapan Datin Aliyah untuk menjawab persoalan Profesor Azmi tadi. Kita tengok jawapan Datin Aliyah. Sama-sama Profesor Azmi, saya berbesar hati kerana dapat menjayakan forum ini. Apabila jawapan Datin Aliyah sama-sama, maka sudah tentulah respon Profesor Azmi, terima kasih Datin kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam forum ini. Baik, kemudian kita tengok Profesor Azmi. Beliau berbual dengan Tan Sri Hashim. Jawapan Tan Sri Hashim, terima kasih Profesor Azmi. Saya berharap agar pandangan saya dapat menyedarkan masyarakat kita. Jadi berdasarkan jawapan ini, bolehlah kita beranggapan jawapan ataupun respon Profesor Azmi ialah tahniah Tan Sri kerana memberikan kesedaran kepada masyarakat kita mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan negara kita. Jadi Tan Sri Hashim pun menjawab, terima kasih Profesor Azmi. Saya berharap agar pandangan saya dapat menyedarkan masyarakat kita. Jadi berdasarkan wawancara ini ataupun forum ini, dapatlah kita simpulkan terdapat beberapa kata gelaran yang digunakan dalam forum ini, iaitu yang pertama Tan Sri, Datuk, Datin. Ada lagi? Ya, itu saja. Sesuai dengan objektif kita pada hari ini, iaitu menggunakan tiga kata gelaran yang sesuai. Jadi watak-watak yang ada dalam forum ini ialah Tan Sri Hashim bin Ali. Tan Sri merupakan kata gelaran, anugerah. Datuk Mohan juga merupakan anugerah, dan Datin Aliyah binti Ahmad, Datin juga merupakan kata gelaran yang bersifat anugerah. Kemudian forum itu dipengerusikan oleh Profesor Azmi. Profesor juga merupakan kata gelaran yang diberikan ataupun dianugerahkan oleh pihak universiti. Jadi cikgu berharap awak telah pun membaca dan bertutur dengan baik di rumah masing-masing, dan kita bolehlah pergi ke tugasan. Tugasannya senang saja. Kita telah pun ataupun cikgu telah pun memberikan jawapan kepada tugasan ini. Awak hanya perlu salin semula forum tersebut dengan melengkapkan semula dengan menggunakan kata gelaran yang telah dipelajari sebentar tadi. Jadi cikgu berharap awak dapat melengkapkan forum ini ataupun secara tidak langsung kita telah pun mempelajari karangan berformat wawancara. Dengan awak melengkapkan tugasan ini, maka awak telah pun mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu menguasai 3 kata gelaran dan juga menguasai 1 karangan berformat wawancara. Jadi 2 dalam 1 kemahiran yang kita dapat pada hari ini. Cikgu berharap awak semua dapat melengkapkan dialog forum ini yang ada pada muka surat 115 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Semoga awak semua dapat memberikan kerjasama kepada cikgu-cikgu semua sepanjang PDPR ini agar pendidikan awak semua tidak tercicir dan tidak ketinggalan. Kerana awak perlu ingat, awak akan menempuh alam remaja di tingkatan 1 nanti yang lebih mencabar, yang perlukan awak mempunyai asas ilmu demi kesinambungan awak berada di tingkatan 1 nanti. Akhir kata, cikgu ucapkan semoga berjaya, selamat membuat latihan ini dan hantar tugasan ini kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu awak semua. Cikgu doakan kita semua sihat walafiat di rumah, dan ingat, kita perlu duduk di rumah dan stay safe ataupun kekal sihat di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi di video-video pengajaran yang seterusnya.